آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung semula untuk tadabbur dan renungan kita menerusi surah An-Nur. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk sambungan pada ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Yang bermaksud, janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang kafir itu dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah Ta'ala di muka bumi ini, sedangkan tempat kembali mereka di akhirat yang pastinya adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Baik, pada ayat yang kita bacakan 57 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman bahawasanya orang-orang yang memusuhi rasul dan juga melakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman itu, mereka sesekali tidak akan dapat melepaskan diri daripada hukuman dan azab Allah. Mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada hukuman dan azab Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang ayat ini? Kerana ada sebahagian daripada orang-orang beriman di kalangan muhajirin di Mekah pada ketika itu meminta pertolongan kepada Nabi SAW apabila sebahagian mereka yang lemah di kalangan hamba dan di kalangan orang yang miskin telah ditindas dan diseksa. Jadi mereka minta agar Nabi SAW mohon kepada Allah untuk Allah berikan pertolongan. Allah Ta'ala turunkan balak ke, Allah Ta'ala utuskan para malaikat ke, atau Allah Ta'ala tunjukkan apa-apa sahaja keajaiban kekuasaannya untuk menyelamatkan orang yang beriman. Jadi bila mereka tengok pertolongan itu tidak ada, mereka tak nampak pertolongan itu, tidak ada malaikat yang diturunkan, tidak ada bala yang ditimpakan, jadi mereka menyangkakan bahawasanya orang-orang kafir ini tidak akan dihukum di dunia sama sekali, tetapi mereka hanya dihukum di akhirat. Itu pada peringkat awal kefahaman orang-orang Islam ketika di bumi Mekah. Sehingga kan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, datang sahabat Nabi yang bernama Khabbab ibn al-Art. Khabbab ibn al-Art radhiyallahu an, dia ada datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang berada di hadapan Kaabah.
Nabi sedang duduk depan Kaabah, Nabi sedang salat, Nabi sedang berdoa. Jadi dia datang menuju kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, bilakah tempoh dan waktunya Allah Ta'ala berjanji kepadamu untuk menurunkan pertolongannya?" Jadi dia minta kepada Nabi SAW bagi tahu, bila agak-agak esok ke, minggu depan ke, bulan depan ke, yang Allah Ta'ala nak turunkan pertolongannya. Nabi diam, Nabi tak jawab. Dia ulang kali kedua tanya, Nabi tak jawab. Bila kali ketiga dia bertanya, Nabi SAW jawab, "Innakum qaumun musta'jilun." Nabi kata, kamu ni umat yang cepat bila nak meminta sesuatu. Maksudnya kamu ni adalah umat yang tergesa-gesa. Maksudnya kamu tidak boleh bersabar. Kamu terus minta pertolongan sebelum kamu diuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, adapun kaum yang sebelum daripada kamu itu, mereka pernah diuji oleh Allah Ta'ala dengan agama mereka lebih dahsyat daripada kamu. Sehingga ada sebahagian mereka, kata Nabi SAW, ditanam jasadnya sehingga separuh badannya, lalu digergaji kepalanya dari atasnya sehinggalah ke bahagian dadanya. Tu Nabi bagi tahu dekat Khabbab. Orang dulu lagi teruk, ditanam separuh badan, digergaji hidup-hidup sampai terbelah sampai kepada paras dada dia. Tapi tidaklah dia mati melainkan pada agama ini. Bahkan ada sebahagiannya pula Nabi kata, mereka ditekapkan di atas tanah lalu diambilnya minsyar, yani besi yang macam berkuku tu, lalu maknanya diletakkan di atas belakang badan mereka dan ditarik, sehingga tersiat padanya kulit-kulit mereka. Tetapi mereka tidak mengubah agama mereka melainkan pada Allah, dan mereka tidak tergesa-gesa meminta kepada Tuhannya akan kemenangan. Itu Nabi nasihat kepada sahabat. Kerana sahabat hanya beriman pada ketika itu, meyakini orang kafir ni hanya kalau dia buat apa-apa pun Allah balas ke akhirat je, kat dunia tak. Sebenarnya tak begitu. Sebab tu dalam ayat Quran ni Allah kata mu'jizina fil ard. Allah juga akan mengazab sesiapa sahaja yang kufur atau berdosa kepadanya dekat dunia, baik yang beriman atau yang tak beriman, baik yang fasik atau yang kufur, az-zalim. Allah akan balas di dunia ini. Cuma kata para ulama di sini, bentuk Allah mengazab itu tidaklah semestinya dalam bentuk hukuman fizikal. Kerana dalam hadis menyatakan Allah boleh datangkan pada mereka musibah seperti sakit, sedih, gusar, cemas, membunuh diri, ataupun tewas dalam peperangan, atau bencana alam, ataupun yang terakhirnya dibiarkan mereka mati dalam keadaan kufur. Maksudnya Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi petunjuk, Allah tidak bukakan hati mereka, Allah tidak berikan panduan pada mereka kepada ketaatan. Nah, ini juga salah satu daripada Allah Subhanahu faham bahwasanya bentuk Allah menghukumi hamba-hambanya ini dia terbahagi kepada dua. Ya, siapa saja yang kufur, yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang ingkar pada Allah, hatta orang yang beriman, hatta orang beriman yang tak buat dosa, yang taat pun akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma yang pertama kita kena pecahkan dua. Yang pertama disebut sebagai ibtila. Ibtila ni ujian, lawannya adalah bala. Ya, lawannya adalah bala. Ibtila, ujian,
atau musibah Allah timpakan kepada orang yang beriman dan orang yang dicintai atau yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Manakala bala ataupun azab ataupun uqubah, nah bahasa Arab lah, uqubah Allah timpakan kepada mereka yang kufur, ingkar dan juga yang fasik. Okey, daripada kedua-dua ini kadang-kala bentuk hukumannya sama tetapi maknanya berbeza. Tu kena faham. Bila Allah datangkan sesuatu ujian tu sama tapi makna dia berbeza. Contoh, bila Allah berikan kesedihan pada orang beriman, kesedihan itu maknanya adalah untuk hadiah ataupun memuliakan mereka. Sama ada Allah nak hapuskan dosa mereka, sama ada Allah nak angkat darjat mereka, sama ada Allah Subhanahu wa taala nak menggandakan pahala kepada mereka disebabkan kerana ujian itu makna dia bagi orang yang taat. Tapi dalam masa yang sama, sedih yang sama Allah bagi dekat orang yang kufur atau orang yang fasik. Tapi bukan untuk mengangkat darjat, bukan untuk menghapuskan dosa, bukan untuk menggandakan pahala, tapi Allah beri itu adalah untuk menambahkan lagi penghinaan dan kesedihan kepada mereka. So kita kena faham, satu benda yang sama tapi nilainya berbeza. Nilainya di sisi Allah dan nilainya di sisi orang yang mendapatkan ujian tu tadi. Sebab tu orang beriman menyangkakan yang orang kafir tak kena azab. Sebab dia tengok kami sedih, dia pun sedih. Kami pernah tewas dalam perang Uhud, mereka pun pernah tewas. Jadi apa azabnya? Sedangkan Allah Ta'ala kata tewasnya kamu itu untuk Allah berikan syahid. Kalau semua orang Islam menang, dia tak ada siapa mati, bila dia dapat syahid? Maksudnya itu adalah kemuliaan bagi kamu. Tewasnya mereka dalam perang, matinya tidak syahid. Matinya adalah mati kufur. Matinya adalah mati penghinaan Allah kepada mereka, supaya mereka tidak mati dalam keadaan beriman. So maknanya dekat sini Allah Ta'ala memberitahu kepada para bahawasanya tetap akan mengazab orang-orang yang kafir atas kezaliman mereka itu di dunia ini, sebelum Allah Ta'ala timpakan pada mereka azab yang pasti di akhirat yang lebih dahsyat, yakni api neraka Allah. Itu adalah tempat yang disediakan untuk mereka kembali. So yang pertama pengajaran kita ambil dekat sini adalah semua manusia makhluk Allah diuji. Cuma yang meletakkan nilai ujian itu adalah bergantung kepada siapa diri kita di sisi Allah. Boleh tanya? Ya. Bagaimana kita sebagai orang awam ni kan, kita nak tahu bahawa ujian itu adalah satu bentuk Allah nak mengangkat darjat kita atau menghina kita, memberi penghinaan kepada kita, macam Ustaz kata tadi kan. Jadi macam mana kita nak tahu ini ujian Allah nak angkat darjat kita ke atau Allah nak menghina kita sebab dosa-dosa kita? Okey, baik. Oleh kerana setiap makhluk ni akan diuji oleh Allah, dan ujian itu bergantung kepada siapa kita di sisi Allah. Okey, sekarang ni macam mana kita nak menilai ujian itu? Menilai ujian tanda cinta Allah ataupun ujian itu tanda murka Allah. Antara dua. Allah beri itu kerana dia sayang atau dia beri itu kerana dia benci. Kita nak kena tahu jugalah. Kata para ulama, yang pertama, kalau Allah berikan ujian itu, dengan ujian itu menambahkan keyakinan hamba kepada Allah, menambahkan keimanannya, keinsafannya, serta yang keduanya dia mengambil pengajaran dan muhasabah daripadanya. Kerana biasanya Allah berikan ujian ni, Allah kata liudhiqahum ba'dallazi amilu
la'allahum yarji'un. Kadang-kadang aku beri kepada manusia balasan atas apa yang mereka buat supaya apa? Yarji'un, mereka balik. Mereka taubat, mereka muhasabah, mereka kembali kepada aku. Maknanya yang pertama dia mesti memberi kesan kepada jiwa, iman kita. Bila kita kena, iman kita bukan makin lemah, tapi iman kita bertambah yakin. Itu reaksi yang pertama. Sebab itu kalau siapa kena ujian, Allah lemahkan dia terhadap ujian tu sampai dia memburuk sangka, menyalahkan takdir, tidak dapat redha, dia tak dapat pertolongan Allah dalam ujian tu, dan dia boleh kufur. Dia boleh kufur dengan ujian tu. Tapi kalau dia dapat satu ujian, Allah tolong dia, Allah yakinkan dia, Allah berikan kekuatan pada dia, Allah tambahkan sangkaan dia, Allah bagikan redha pada dia, maknanya itu dia dapat faham yang Allah bagi ujian ni adalah untuk menambah baikkan diri dia. Yang kedua, tanda orang yang baik nak menilai ujian tu, dia kena dia kena ambil pengajaran. Kalau seseorang dia kena musibah, dia tak ambil pengajaran, dia anggap benda tu dah kena, buat macam mana, dan dia akan ulang balik apa yang dia buat sebelum ini tanpa dia mengambil apa-apa iktibar daripada apa yang menimpanya. Ini juga adalah orang yang tidak mendapat pertolongan. Tapi kalau dia ambil, dia cuba koreksi, dia muhasabah, perbetulkan apa yang sebelumnya, mana katanya adalah orang mendapat pertolongan Allah di dalam ujian itu. Maknanya Allah tolong dia dalam ujian itu hingga menyebabkan dia dapat mengambil pengajaran. Ini sifat dia yang kedua. Yang ketiga, apabila Allah berikan ujian pada seseorang, kalau kita nak tahu nilai baik dan buruknya juga adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih bersyukur. Selain daripada lebih beriman, juga Allah nak jadikan dia lebih untuk bertaubat dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, lebih bersyukur, supaya manusia itu sedar tentang hakikat apa yang dia milik dan apa yang dia tidak milik, apa yang dia miliki dan apa yang tidak dia miliki. Kerana ini juga dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam beberapa tempat, bila Allah beri ujian kepada manusia adalah untuk menguji kesyukuran mereka. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Kata Allah, kerana kebanyakan manusia ni mereka tak bersyukur dengan nikmat Allah, sebab tu Allah berikan ujian supaya mereka bersyukur atas pemberian itu. Sebab kalau Allah tak ambil, kita tak tahu nak menghargai atau menilai nikmat itu, ataupun untuk menghargai Tuhan yang memberikan nikmat itu. Sehinggalah bila kita tak dapat balik nikmat tersebut daripada makhluk, melainkan daripada Allah yang kita dambakan, maka ketika itulah baru manusia dia akan merasa insaf dan akan menyedari tentang kepentingan syukur. Itu tiga perkara itulah. Baik, kalau selain daripada itu, maknanya Allah beri kepadanya sebagai tanda murka, ataupun bila dia diberikan musibah dia jadi lebih taat, maknanya ketaatan dia lebih baik, kebaikannya lebih baik, kefahamannya lebih baik. Tapi kalau Allah bagi sesuatu ujian, tapi dengan ujian tu menambahkan lagi kejahatan dia, dosa dia, maka itu menunjukkan istidraj lah. Dan kita ingat juga bahawasanya musibah itu tidaklah datang dalam bentuk keburukan saja, tetapi juga kebaikan. Allah bukan menguji kita dengan kejahatan saja yang kita tidak suka dengan nafsu, tapi apa yang nafsu suka dan apa benda baik yang Allah suruh kita buat, kita sedang diuji. Itu dalam Quran Allah kata, wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan
dan kebaikan sebagai fitnah. Maksudnya sebagai ujian. Contoh, kita belajar hari ni, ujian tak? Kita datang majlis ilmu ni, kita belajar, ujian tu apa ujian? Hujan pun datang juga ke? Oh iyalah. Nah iyalah, maksudnya walaupun cuti kita datang, okeylah. Tapi ada satu benda ujian bila kita belajar ni apa? Iaitu untuk kita, niat kita belajar, beramal atau tidak kita pada apa yang kita belajar. Ujian. Kan? Kita solat, pada solat pun ada khusyuk ke tak? Kita sekadar solat tu sebab dah Allah suruh solat je lah, bagi cukup syarat lah. Yang penting solat. Kadang-kadang kita mengaji Quran pun boleh jadi mula kita mengaji lama nak suruh itu kau baik uji, yang tak baik pun ramai masuk ke kerana ujian kebaikan. Bukannya orang ni dengan uji kejahatan. Bukan orang yang diuji dengan, sebab ada orang cakap Allah menguji kamu di situ. Benda yang kamu itulah yang kamu uji. Maknanya kalau kamu boleh tinggal, maknanya kamu telah membenarkan kamu kepada Allah. Benda tu kamu, ada orang cakap, oh saya suka dosa ini, dosa itu, saya susah nak, Allah sedang menguji kamu pada dosa itu. Kalau yang kita senang, saya uji untuk tinggal makan pria, memang saya tak suka. Contoh kan. Jadi ujian tu mesti ada pada mujah. Mesti ada mujah. Macam mana kita nak berperang ujian, kita dengan mujah. Wah, nak mendapat dia perlu adakan mujahadah dan istiqamah. Kita lihat kat sini pengajaran yang kita ambil, ya. Pengajaran, janganlah ke Allah untuk setiap kebaikan pun kejahatan. Dan Allah minta maaf kalau kita berbuat, jangan kita berprasangka kebaikan yang kita buat tu Allah tak balas. Kadang-kadang kan kita semayang duha rajin, kita sedekah, tapi manusia ni sifat dia, bila dia buat satu kebaikan, dia suka menunggu. Menunggu apa? Ya, dia akan tunggu apa yang dia akan dapat daripada Tuhannya di atas kebaikan yang dia buat ini. Itu sifat manusia. Dia buat satu kebaikan, dia tunggu. Dia berdoa, dia menunggu feedback Tuhan. Dia tidaklah tak ikhlas. Allah juga suruh kita buat sesuatu dan dia janjikan sesuatu. Tetapi jangan kita hanya semata-mata menunggu benda itu sampai benda itu melalaikan kita ikhlas untuk ibadat padanya. Jangan sampai peringkat benda itu ganggu kita, dan ganggu kita tahun putus asa. Jangan sampai kita tunggu dan tunggu pun benda
dah pun Allah balas. Kita tak tahu itu cara. Ya. Maknanya balasan itu mestinya Allah kita, tapi apa saja yang berhubungan dengan kita. Kadang-kadang kita mati dalam keadaan, ada dalam satu riwayat itu disebut mengadunya seorang kepada Abu Qilabah. Dia kata, aku berdoa pada Tuhanku daripada aku remaja sampai aku dah tua ni. Dia datang jumpa Abu Qilabah, ulama dekat Syam. Aku sampai sekarang, aku dah tua ni, dah rabun mata aku, kudratku dah lemah. Aku masih menunggu janji Tuhanku. Ya, dia kata, apa yang kau minta? Ya, dia kata, apa yang kamu minta kepada Tuhan kamu? Dia kata, aku minta kepada Tuhanku agar Allah menyembuhkan mataku. Sebab memang sakit mata pada awal. Sampai dia tua, maknanya dia buta lah. Mula dia rabun, dia tak nampak. Masa muda dia rabun, dulu tak ada lah cermin macam kita, teknologi. Ya, sampai dia tua, buta dia. Dia kata, aku minta pada tapi tak sembuh. Sebab dia kata susah dia nak ibadat, susah dia nak buat ni. Maka kata Abu Qilabah, sebenarnya Tuhan telah pun membalas apa yang kamu minta. Dia kata, kalau Tuhan nak balas, saya dah boleh tengok. Dia kata, iaitu Allah menjadikan hati pernah berputus asa meminta kepadanya, keitulah Tuhan berikan anugerahnya kepada kamu. Sebab kalau Allah bagi mata dia, agak-agak dia doa lagi. Manusia ni kalau dia dapat apa, agak-agak dia sambung lagi tak? Kurang sikit lah. Dia akan downgrade. Bukan upgrade, dia downgrade. Oh, dah dapat dah, okey lah. Dia fokus yang lain pula. Itu sifat manusia. Ya. Yang kedua, dia kata Allah telah pun mencelitkan hatimu walaupun tidak pandanganmu. Mencelitkan hatimu dengan memudahkan hatimu sentiasa ingat pada dia, dan juga tidak lupa kepada dia. Maknanya baca Quran walaupun buta pun semangat. Ya, maka itu juga itu daripada Tuhan kepada. Tapi yang pastinya ke akhirat memang akan dapatlah mata tu balik. Cuma dia nak bagi tahu, dia faham kat dunia tu dia tak dapat, sedangkan sebenarnya dia sudah memperolehinya. Ya. Berangan. Oh, beramal. Kerana nak meraihkan pahala je. Maksudnya kan kadang-kadang kita kata kalau buat sesuatu ni pahala dia macam ni kan. Itu adakah dikategorikan sebagai ikhlas dalam beribadah atau macam mana? Okey, ikhlas ni ulama kata dia ada maratib. Dia ada tingkatan. Ya, dia ada darjat dia, darjat ikhlas. Dia apa-apa saja, takwa ada darjat, sabar ada darjat, ikhlas pun ada darjat. Kalau kita beramal kerana kita nak pahala daripada Allah, itu ikhlas. Kita nak sesuatu kurniaan daripada Allah, itu ikhlas. Tapi kalau kita buat amal nak kurniaan pada manusia, itu riak. Selagi mana kita minta pada Allah, dia ikhlas. Ya Allah, aku sedekah ni kerana nak Engkau sembuhkan aku. Aku nak sembuh je, yang lain tak nak. Ikhlas. Kerana dia minta pada Allah, dia bukan minta pada manusia. Ya. Atau aku sedekah ni supaya Engkau kayakan aku, supaya aku boleh sedekah lagi. Dia minta pada Allah. Ikhlas. Ya. Itu juga ikhlas. Cuma ikhlas ni dia ada tingkatan dia. Kalau tingkatan yang bawah, maknanya dia buat sesuatu amalan kerana dia hanya berharap kepada ganjaran duniawi daripada Tuhannya. Dia tak balance lah. Dia nak reward daripada dunia saja, akhirat dia tak kisah sangat. Tak pula, yang penting sihat lah, pahala ke tak pahala tu belakang kira lah.
Itu ikhlas juga kan, dia masih meminta pada Allah. Tapi itu serendah darjat ikhlas. Sebab ada yang kata bila dia solat duha kan Ustaz kan, solat duha dia kata solat duha lah nanti Allah bagi kita kaya. Tak tahulah sebab dia tu macam Ustaz, bila Ustaz bagi tahu kerana dunia tu memang tak ikhlas lah kan. Dia kata supaya dia jadi kaya. Dia kata dia solat duha sebab nak jadi kaya. Jadi tak tahulah apa maksud kaya dia tu, kaya dunia akhirat ke atau kaya dunia saja. Tak tahu kan. Itu yang tanya pun sama ada memang dia nak kan, maksudnya Ustaz bagi tahu tu kalau dia bertindak kata dunia tu ikhlas saja, dia tingkat yang bawah lah macam tu Ustaz. Kalau dia berharapkan kaya tu hanya semata-mata kaya dunia, ya, maknanya dia nak Allah bagikan dia kaya dunia supaya dengan kaya dunia dia dapat berbuat kebajikan lah, maka itu dikira sebagai ikhlas, ya. Dia juga termasuk daripada bahagian ikhlas. Ataupun dengan kaya tu dia boleh tolong keluarga dia, kerana dia nak senangkan keluarga dia, itu juga dikira sebagai ikhlas. Cuma darjatnya tidaklah setinggi dengan orang yang beramal, yang dia tingkatan kedua mengharapkan ganjaran akhirat lebih daripada dunia. Itu tingkatan yang kedua, ya. Maksudnya dia buat tu, dia hanya fikir nak Allah bala ke akhirat. Kalau dunia Allah bagi, itu as a bonus. Itu bonus daripada Allah. Yang dia nak gaji tu, bonus tu Allah bagi, dia terima, tak bagi dia redha. Itu tingkatan kedua lah, ya. Yang ketiga paling tinggi, dia dunia pun dia tak fikir, akhirat pun dia tak fikir, yang dia nak redha Allah saja. Asal Tuhan redha. Sebab dia tahu kalau Tuhan redha pada apa yang dia buat, maka nescaya dunia pun dia akan dapat, apatah lagi akhirat. Ini yang Abu Bakar buatlah, yang Allah kata illa btigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ke Allah akan redha pada dia. Ini darjat yang paling tinggi. Yang kita ni iman berbeza-beza kan. Ada masa kita nak redha Allah, tapi time tengok kawan, dah 20 tahun duk pakai yang ni, dia pakai lain. Ada juga masa tu keinginan kita kan, kita muntak pada Allah pun. Maknanya manusia ni Allah raikan, kerana tak sama iman antara satu dengan yang lain, ya. Okey, itu yang kedua, ya, yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-57. Begitu juga jangan kamu menyangka jika seseorang tu berbuat sesuatu kejahatan, Allah lalai daripada membalasinya. Contoh, kalau kita tengok orang buat jahat, tapi kita tengok dia hidup senang, dia hidup dalam keadaan tenang, dia hidup dalam keadaan tidak susah, dia hidup dalam keadaan bebas, tak ada apa-apa penyakit ke, musibah ke menimpa dia, tak ada, ya, tak ada apa-apa. Maka ini menunjukkan bukan Allah lalai daripada membalasnya, sedangkan Allah sedang mengatur perancangan Allah untuk membalasnya. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kamu menyangka yang Allah itu lalai untuk membalas orang yang berbuat kezaliman. Janganlah kamu menyangka Allah itu lalai untuk membalas orang yang berbuat kezaliman. Tapi kata Allah, innama yuakhiruhum, biasanya orang-orang seperti ini Allah tangguhkan azabnya dekat akhirat. So kena ingat, kalau orang tu buat kejahatan, minta maaf, kalau orang tu buat baik dulu, Allah takkan lalai membalasnya di dunia lagi. Kalau orang tu buat baik kecil mana pun, Allah akan balas kat dunia sebelum dia balik ke akhirat, ya, sebelum dia balik di akhirat. Sebab tu cara Allah balas, kadang-kadang kita buat kebaikan, bukan sekadar Allah tambahkan kebaikan, tapi kadang-kadang Allah selamatkan kita daripada sesuatu keburukan. Itu juga tanda Allah balas kebaikan. Contoh, orang lain semua positif. Contoh, kita duduk salam dengan kawan tu, duduk sekali, tak ada.
Jangan kita berasa kadang manusia ni, oh, I immune system bagus, I ni kuat. Dah, bukan sebab kamu, sebab Tuhan. Kerana ada kebaikan yang kita buat, kebaikan itu menjadi protector. Dia yang protect kita daripada kena musibah tu. Kerana kan dalam hadis Nabi kata, sana'i'ul ma'ruf taqiya masari'us su. Buat kebaikan, kebaikan tu dia mencegah kita daripada sebarang kecelakaan. Ya, sebarang, saya ingat ada satu doktor baru ni dia telefon saya. Dia call, dia kata, betul lah Ustaz cakap, dia kata. Saya kata, apa yang betulnya? Dia kata, hari tu ada satu pesakit, dia kerja government lah, sakit, minta rawatan lah, apa semualah, macam ada masalah sikit dari segi pengurusan. Dia tolong, dia tolonglah bagi mudahkan ambil, dia tolonglah bantu dia sebagai pegawai kan, dia bantu mudahkan untuk masuk ke hospital. Kalau tidak, dia kena ada prosedur, kena waiting, apa dia panggil, waiting list, dia kena tunggu. Jadi dia tolonglah, kerana urgent masalah tu, dia tolong bagi urusan tu mudah. Dan bukannya dia nak potong queue saja, memang dia dalam senarai yang emergency, cuma dia minta untuk disegerakan, ya. Jadi bila dia minta, dia tolonglah. Hari tu dia kata, dia ada anak dia, apa ni, isteri dia bawa anak dia pergi, masa tu dia kena kerja lah, pergi bercuti ke apa ke. Anak dia yang kecil tu jatuh dalam swimming pool. Lemas lah, isteri dia tak perasan. Dia sembang lah kawan ke, main ajak tengok anak lain. Tapi nak katakan kuasa Allah, ada orang, ada budak sebelah sana nampak, dia pergi selamatkan cepat. Jadi dapat diselamatkan lah, dapat diselamatkan. Lepas tu dia pun dapatlah berita tu, terkejutlah juga dia. Jadi dia pun kata, ish, barangkali anak aku selamat ni sebab apa yang aku tolong orang. Dia teringatlah. Maknanya itu juga salah satu daripada cara Allah membalas. Allah tak lalai untuk membalas kebaikan tu. Macam tadilah ulama kata, kalau kita buat satu kebaikan, kata Fudhal bin Iyad, kebaikan itu kamu dapat rasa pada diri kamu, pada 4 perkara dia kata. Pada diri kamu, ya, dan juga kamu dapat merasainya pada pasangan kamu, anak pinak kamu, dan harta kamu. 4 benda. Pada diri kita ni, hati kita lah, hati kita, fikiran kita, itu impak dia. Suatu biasa kalau kita buat benda yang tak baik, mesti Allah akan datangkan hari tu cepat marah, mudi, kerana ada kesan daripada benda yang tak baik tu. Kita duk ingat perangai kita, kadang-kadang dia efek daripada kesan dosa itu. Yang kedua, pasangan. Kita dah okey, ni angin pula dia hari ni, semalam okey je, pasangan ada tak kena dia itu, kan? Yang ketiga, anak kita. Kadang kita okey, isteri okey, suami okey, anak pula buat hal biasa okey pula, hari ni apa pasal dia meragam pula. Yang keempat adalah harta. Biasa kita okey je harta, bawa elok, hari tu kena ujian. Kita duk marah pomen tu, apa punya pomen tak reti bagi kereta, kan? Kadang-kadang bukan sebab pomen ni lah, kalau dia buat salah tu ada bukti tak apa, tapi kadang-kadang sebab tu datang daripada kesan dosa kita sendiri, ya. Okey. Cuma bezanya kalau kejahatan Allah tak lalai untuk membalasnya. Cuma dia datang dalam 2 bentuk. Satu, Allah tidak lalai untuk membalasnya di dunia. Tapi yang kedua, Allah tidak lalai untuk membalasnya di dunia, namun Allah tangguhkan ianya di akhirat. Kerana dalam hadis Nabi menyatakan, bila Allah benci kepada hamba itu, bila Allah tak suka pada hamba tu, Allah akan tangguhkan hukumannya di dunia untuk dia dibalasi di akhirat. Sebab itulah bila kita tengok orang yang macam Israel ke mana-mana kan, dia buat sewenang-wenangnya, dunia tak boleh ambil tindakan, semua tak boleh kata apa. Kita jangan kata Tuhan tak tolong ke, Tuhan tolong,
Tapi Tuhan tolong cara Tuhan lah, kan cara kita. Kalau ikut nafsu kita, kita nak bagi dia mati belaka dah. Tapi di sisi Allah, Allah merancang yang terbaik, iaitu Allah nak tangguhkan sebab Allah nak kumpulkan dosa mereka sebanyak-banyaknya. Bila dah terlalu banyak, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang paling dahsyat. Nasib baiklah bukan manusia itu Tuhan. Tidak, marah sikit azab, marah sikit kan? Tapi Allah Ta'ala tu sifat pemurahnya dia, kerana dia bagi tempoh. Bagi tempoh tu sebab nak bagi ruang mereka insaf, mereka bertaubat. Tapi kalau mereka tak juga, maka Allah akan hancurkan mereka dengan azab yang paling berat. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Daripada ayat yang kita bacakan 58 dan 59 ya, ayat ni menceritakan tentang adab-adab dalam meminta izin. Ya, adab-adab dalam permohonan izin. Baik, kita tengok makna dia dulu. Ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya lelaki dan perempuan yang kamu miliki itu, dan orang-orang yang belum baligh, yakni belum cukup matang dewasanya di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali waktu. Ini Allah sebut, wahai orang-orang beriman, pesankan kepada hamba kamu. Memang dulu kan ada orang ada hamba kan, hamba lelaki atau hamba perempuan, bila nak pergi ke bilik tuan dia mesti minta izin. Walaupun mereka duduk bersama serumah dengan tuan mereka, kerana mereka dalam tanggungan nafkah tuan dia, tapi mereka tetap terikat dengan adab-adab di dalam Islam. Ya, begitu juga pesan kepada anak-anak yang belum baligh. Ya, adab-adab bila mereka nak bertemu dengan keluarga mereka pada 3 waktu terlarang. Ya, kalau belum balik, apatah lagi yang dah balik, kena tahu jugalah. Ya, iaitu sebelum solat subuh. Yakni apabila waktu yang pertama yang disebut sebagai waktu privacy dia panggil, waktu persendirian. Ya, iaitu antara sebelum solat subuh sehingga menjelang subuh. Sehingga menjelangnya subuh. Yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di waktu tengah hari, yakni di waktu zuhur, yakni sebelum zuhur sampailah sesudah zuhur, yakni sesudah daripada salat zuhur.
Dan yang ketiga, setelah salat Isya. Setelah bermula Isya sampai sesudahnya. Itu adalah 3 aurat waktu bagi kamu, kata Allah. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain daripada 3 waktu itu. Maknanya kalau selain daripada 3 waktu itu, kalaulah tanpa ada izin dan permohonan, maka itu tidak dikira berdosa. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Maknanya kamu dianggap sebagai keluarga lah, sebahagian. Kerana hamba ni milik tuan, ya, maka dia seumpama hartanya sendiri. Kalau dia tu anak, memanglah mahram lah, ya. Mana tadi? Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat itu kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, berdasarkan kepada ayat yang ke-58, kita pergi kepada ayat 58 ni dulu. Dalam ayat ini disebutkan ada sebab turunnya, sebab nuzul, sebab turun kepada ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang budak, seorang budak daripada kaum Ansar, untuk pergi menemui Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pada waktu tengah hari untuk meminta izin agar Umar datang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi hantar satu budak Ansar pergi ke rumah Umar untuk jemput Umar datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu budak itu pun masuk menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sementara waktu itu Umar radhiyallahu an sedang dalam keadaan yang ia tidak ingin budak itu melihatnya. Dia datang waktu tengah hari, dan budak tu masuk pula, izin pun tak ada. Sayyidina Umar masa dulu bukalah pintu rumah dia tu macam berkunci-kunci gate-gate macam rumah kita. Gate luar, gate dalam, kan. Masuk lagi ada pintu pula, kan. Banyaklah lapisnya tu. Tidaklah macam tu, ya. Maka budak tu terlihat Umar dalam keadaan yang Umar tak suka orang luar melihatnya dalam keadaan yang tertentulah dia tak suka. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, dia pergi mengadu kat Nabi, dia siap-siap dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sangat berharap seandainya Allah Ta'ala menurunkan perintah dan larangan kepada kita mengenai hukum meminta izin. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda, lau kana hadithukum ba'dan Nabi lakana Umar. Nabi kata, kalaulah ada orang yang perkataannya itu sentiasa tepat dan betul selepas Nabi, nescaya ia adalah Umar. Kerana Sayyidina Umar ni, kita istilah orang tua kita, dia panggil mulut masin. Ya, tak tahu sebab apa dipanggil mulut masin. Apa hubungannya dengan cakap benda tu jadi, kan, mulut masin, kan. Barangkali dia merasa pengalaman makanan tu dulu, kan, jadi dia lebih tahu lah. Tu yang sampai kena darah tinggi tu. Baik. Jadi nak ceritakan bahawasanya Sayyidina Umar ni, kalau kita tengok dalam sejarah, ada banyak peristiwa sebab kata-katanya Allah kabulkan. Contoh macam peristiwa tawanan Badar. Nabi SAW kata, tawanan-tawanan Badar pemimpin Quraisy ni kita lepaskan dengan cagaran. Maknanya dengan bagi balik harta ke tebusan lah. Umar kata tak boleh. Dia orang ni semua kaki-kaki perancang yang jahat, bunuh je. Ya, jadi Nabi tak setuju, kata Umar. Tapi Allah turunkan ayat Quran, Allah kata bunuh. Ya, Allah suruh hukum bunuh. Yang kedua, Umar pernah juga bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau isteri Nabi, isteri orang-orang beriman, mereka ni ada pakaian yang tersendiri.
supaya dapat beza antara wanita yang merdeka dengan wanita hamba. Apatah lagi kalau itu adalah isteri para nabi yang kami tak dibenarkan untuk mengahwini mereka setelah wafatnya nabi itu. Ialah manusia mesti ada perasaan kan. Jadi alangkah baiknya kalau isteri nabi ni pun cara dia berbeza dengan yang lain. Maka Allah turunkan ayat mengenai hijab. Ya, mengenai hijab. Sebelum tu para isteri Nabi pun tidak diwajibkan hijab. Ya, sebab belum ada hukum kewajipan tu. Jadi cara berpakaian mereka ikut cara budaya Arab lah. Ya, pusing, ikutlah macam-macam lah gaya tu. Ya. Dan yang ketiga, Umar juga pernah selain pada itu, dalam riwayat yang lain, Umar juga pernah bertanya berkenaan dengan bab apa satu lagi? Bab jamak, qasar. Maksud pergi musafir nak salat dalam perjalanan secara tamam, jadi sukar sebab mereka selalu diganggu oleh orang-orang musyrikin dalam perjalanan. Selalu orang Islam kena tangkap. Masa tu masa zaman mereka lemah, maka Umar kata alangkah baik jika sekiranya Allah memberikan keringanan kepada orang yang bermusafir. Maka Allah syariatkan qasar. Kalau Sayyidina Umar tak minta, kalau tak jadi asbab dia minta, maknanya tak ada qasar lah kita. Kan? Yang tamam macam tu lah. Ya. Yang ketiga yang ni. Ya, bila Umar minta, alangkah baiknya kalaulah dalam bab ni nak masuk jumpa orang ke, ada adabnya dan permohonan izin. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas. Ya. Dalam riwayat lain mengatakan ayat ini turun tentang kisah Asma binti Marthad, di mana Asma binti Marthad radhiyallahu anha, dia ada seorang budak. Ya, dia ada seorang budak hamba yang sudah besar, lalu budak tu masuk menemuinya pada saat dia tidak suka jika budak tu masuk. Walaupun Asma ni tuan kepada budak hamba lelaki tadi, tapi dia tak sukalah. Mungkin dia tengah pakai baju kelawar ke apa kan, kawan tu masuk pula. Aduh, memanglah hukum hamba memandang tuan dia sama macam hukum mahram. Sebab hukum hamba ni diberikan kelonggaran. Maksudnya hamba kalau tengok tuan perempuan dia, antara aurat, pusat dan lutut, sama macam anak tengok. Itu hukum bagi hamba, Allah bagi keringanan. Ya. Tapi walaupun demikian, tuan tu ada hak lah, dia nak hamba dia tengok dia dalam keadaan macam mana, dia ada hak begitu. Lalu Asma binti Marsad datang bertemu dengan Nabi SAW dan dia mengadu kepada Nabi, sesungguhnya para pembantu budak kami dan anak-anak kecil kami selalu masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan tidak suka untuk mereka melihat keadaan kami. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tadi. Dalam riwayat yang lain, banyak riwayat daripada Ibn Abi Hatim mengatakan ada sejumlah sahabat yang lebih senang menggauli isterinya pada waktu tersebut, kerana bisa langsung untuk mereka mandi kemudian pergi salat. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan mereka supaya memerintahkan para budak sahaya dan anak-anak kecil mereka agar tidak masuk menemui mereka pada waktu-waktu tersebut. Maka disebabkan kerana itu Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi. Ini juga ada riwayat yang lain yang menyebutkan tentang 3 waktu tersebut. Ya. Okay, sekarang ni kita nak tengok berkenaan dengan hukum yang berkaitan daripada ayat yang ke-58 ini. Okay, pertama sekali Allah Ta'ala mulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhan nas, tapi Allah kata ya ayyuhallazina amanu, menunjukkan kepada kita sifat orang yang beriman itu adalah mereka memelihara adab dan menjaga pandangan matanya dan tidak suka untuk mengintai atau mencari, melihat sesuatu
yang tidak disukai olehnya atau orang yang dilihat. Ini yang pertama. Tanda orang yang beriman, dia jaga pandangan matanya dan maruah orang yang lain. Dia tak suka cuba untuk mencari-cari dekat mana yang dia boleh tengok orang lain dalam keadaan yang tak sesuai. Yang dia jaga pandangan matanya, dan dia juga menjaga maruah orang lain supaya orang lain tidak terasa malu dengan apa yang orang lain lihat, apa yang dilihat pada orang lain itu. Ini sifat orang yang beriman. Sebab tu Allah panggil mereka orang yang beriman. Yang keduanya, sifat orang beriman itu adalah mereka memiliki adab untuk meminta izin. Adab dalam memohon dan meminta izin. Nanti kita akan perincikan minta izin dalam beberapa bab ni sangat penting dalam Islam. Cuma dalam ayat 58 ni dulu, kita tengok bab meminta izin kat sini disebutkan di dalam bab yang berkaitan dengan waktu. Ini dipanggil sebagai waktu aurat. Waktu aurat. Sebelum ni kalau ingat kita dah belajar minta izin untuk masuk ke rumah. Sebelum ni kita belajar dalam bab tuntutan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Kalau kita nak pergi rumah orang, kita kena maklumkan pada dia, kita kena beri salam dan kita kena minta izin sebanyak 3 kali. Kalau dia tak jawab, kita kena balik. Itu adab yang pertama kita dah belajar. Sifat orang beriman meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan tidak sesuka-suka masuk dalam rumah orang melainkan dengan izin. Yang kedua, sekarang ni kita belajar tentang meminta izin pada waktu peribadi. Yang ni pun ada juga peraturan dia di dalam Islam. Maknanya kalau kita nak kontak orang tu, kalau kita nak ganggu orang itu atau kita nak hubungi orang itu, pun kena tengok waktu peribadi dia. Terutama dalam Islam kata 3 waktu ini. Yang pertama tadi kita sebut sebelum solat subuh, kerana dia adalah waktu orang tidurlah. Pasangan suami isteri tidur. Jadi tak nak anak-anaknya mengganggu dia pada waktu dia tidur di malam hari. Dan pada waktu itu juga biasanya manusia melucutkan pakaiannya kerana dia hendak tidur, dan dia mengenakan pakaian tidur. Ni biasanya jaranglah orang tidur dalam menutup aurat, kan? Itu memang makam lain lah tu. Tidur pun tutup aurat ni lain macam lah, kan? Dan di waktu itu juga mungkin dia menggauli isterinya, ataupun juga dia sedang beribadat di malam hari kerana dia tak nak ibadatnya diganggu. So banyak faktor kat situ. Sebab tu itu adalah waktu yang kalau boleh jangan diganggu. Waktu yang Islam bagi peruntukan itu kepada semua manusia. Hatta orang kafir, alah dia bukan sembahyang tahajud, Ustaz. Memanglah dia tak sembahyang tahajud, tapi kita tak boleh kacau dia. Tak boleh kacau dia sebelum waktu subuh sampai menjelang subuh. Sebab tu dalam Islam sebahagian ulama mengatakan tak boleh kita membuat bunyi bising selepas daripada Isyak atau sebelum subuh, melainkan benda yang darurat yang menjadi keperluan seperti azan. Kerana itu tujuannya nak membangkitkan, mengejutkan manusia untuk salat. Lagipun azan bukan lama pun, berapa minit je, tak lama pun. Jadi sebabkan kerana itu tak ulama tak membenarkan macam tengah malam pukul 12, pukul 1, pukul 2 duk karaoke ke, duk hingak ke, bising-bising, duk pasang lagu dungdang-dungdang ataupun main mercun. Sebab tu kita jangan ingat memanglah musim perayaan, tapi adabnya kena ada. Raya-raya lah, tapi adab dengan kejiranan. Anak dia baru bersalin, baru lahir,
Isteri dia bersalin, anak nak tidur malam, pum pam macam dekat Palestin tu. Bukan mercun biasa, dia main mercun yang dahsyat-dahsyat. Jadi budak tu menangis, kawan tu dia nak tidur, tak boleh tidur malam. Jadi ini juga satu benda yang manusia tak perasan, dia sebenarnya satu dosa. Tapi orang menyangkakan dia tu tak ada apa-apa. Sebab tu Nabi kata ittaqu al-la'anin. Nabi kata, takutlah kamu menjadi orang yang kena laknat. Kenapa ya Rasulullah? Kerana Nabi kata fa innahum laisa bainahum yaumal qiyamati syufa'a. Kerana orang yang kena laknat ni susah nak dapat syafaat. Atau Nabi kata elakkan daripada kita buat satu benda orang laknat kita. Jangan. Seperti Nabi larang buang air di bawah tempat berteduh. Bila orang tengok, celakalah siapa buang air besar kat sini, kita tengah nak duduk. Nabi larang. Kita pergi tandas, buang air tak flush, orang masuk celaka. Nabi kata elakkan daripada menjadi orang yang dilaknat. Termasuklah kita queue punya lama, tambah nilai, pum dia potong. Memang kenalah. Alim tarah mana pun dia ni angin juga. Jadi elakkan. Melainkan kalau dia tu tersilap ke, dia first time mai dekat bandar ni, kat kampung dia tak ada kan, dia pun tak tahu RFID ni apa benda, smart tag ni apa, dia pun tak tahu, dia melanggar je kan. Dia tak tahu tu, bolehlah kita maafkan. Ini Selamba yang kita queue ambil anak, cuk, dia potong. Kalau orang yang nak solat Jumaat, dia datang lambat, dia main parking je, musang orang juga. Samalah, itu dilaknat jugalah. Dia pergi solat tapi daripada dia menyakiti orang. Maknanya menyebabkan dia terdedah kepada untuk orang melaknat dia. Dia kena elakkan. Ya. Kalau kawasan perkampungan tu banyak orang Islam tak apa. Tapi kalau majoriti dia orang bukan Islam, minoriti dia orang Islam, elakkan. Azan tak apa, sebab azan dia keperluan syiar. Baca Quran terang-terangan, kawasan penduduk tak ramai orang Islam, mungkin orang Islam dalam 20%, 30%, maka itu tak diperlukan. Kerana dia bukan syiar. Lagi satu kerana ialah memang dia pahala, tapi kerana kita tak nak mengganggu orang-orang yang bukan Islam, dia pun ada anak-anak dia apa semua, melainkan azan. Kerana azan tu dia jadi syiar, kerana selama mana ada orang Islam kat situ, azan tetap kena dilaungkan. Ya, lagipun baca Quran tu bukannya tempoh azan 3 minit ya. Orang pasang tu 20 minit, setengah jam, 45 minit. Jadi lama. Melainkan kalau kita pasang sekejap lah. Kalau kita pasang lagi 2 minit nak azan, kita pasang takat surah juz amma, okey lah. Baru kita pasang sampai 20 minit, lama, maka itu termasuk benda yang tak digalakkan. Ya. Okey. Yang kedua, waktu di mana kalian melepaskan baju kerja dan bersiap untuk istirahat kerana tidur qailulah. Ini sebelum daripada zuhur. Ya, kadang-kadang waktu zuhur ni Nabi larang kita ganggu, sebab ada orang yang bangun semayang malam, dia nak ambil kekuatan untuk tidur qailulah beberapa ketika sebelum zuhur atau juga selepas ketika daripada zuhur. Ya. Lagipun kalau time kita sekarang ni waktu orang kerja lah. Ya. Dan yang ketiga adalah solat isyak, kerana dia adalah waktu manusia menanggalkan pakaian dan bersedia untuk tidur, ya, atau nak menidurkan anak dia ke, macam-macam lah, nak packing buku lah, masuk beg apa semua kan. Jadi itu adalah waktu-waktu yang Islam menganjurkan kepada kita untuk dilarang untuk mengganggu. Kerana perkataan liyasta'dzinkum ni memberi kepada makna wajib, maknanya wajib untuk meminta izin. Ya, wajib untuk meminta izin. Ya. Baik. So kita ada beberapa bahagian yang saya nak pecahkan ni. Yang pertama tadi disebut
meminta izin untuk bertandang ke rumah. Yang kedua, dalam Islam, Islam mengiktiraf hak berdasarkan ayat Quran ni. Kata para ulama, Islam mengiktiraf hak peribadi atau kita panggil hak privacy. Kerana Islam suruh minta izin, maknanya Islam mengiktiraf hak privacy. Contoh, kita nak buka tengok handphone isteri kita, itu hak privacy. Kita kena minta izin. Abang nak tengok handphone kamu boleh? Abang nak tengok apa? Adalah. Sama juga isteri nak buka handphone suami, kerana itu juga hak privacy. Mungkin ada gambar yang suami tu ambil gambar yang dia tengah dalam keadaan tak apa ni, dia tak apa suka lah kalau isteri tengok, isteri dia ejek dia, contohlah kan, dan sebagainya. Atau mungkin dia ada beri pemberian sesuatu kepada ibunya yang dirahsiakan pada isterinya, kerana dia tahu isterinya mencemburuinya. Jadi kalau isteri baca, oh abang beli kat saya, abang tak beli, dia jadi begitulah. Dia bergantung kepada keadaan. Tapi kalau sekiranya jangan salah faham, kadang orang kita ni kau cakap macam ni dia emosi. Habis tu kalau dia WhatsApp dengan orang perempuan lain, nanti dulu bertenang. Dia tak boleh cakap dengan emosi. Cakap emosi apa pun tak jalan kan? Melainkan jika ada bukti. Sebab tu kena ingat, dalam Islam dia ada dua benda, tajassus, satu lagi tahassus. Yang Islam larang tajassus. Tajassus ni tak ada bukti apa, asyik-asyik buka handphone suami. Siapa ni? Ni siapa ni? Lah, yang ni apa ni, orang kerja, bukan ada apa isu kerja je. Dia soal siasat macam polis, macam inspektor tu. Tak boleh lah macam tu. Itu kan saya. Kan? Sampai terlalu detail sangat. Ni berapa nombor pin berapa? Bagi tahu kat saya. Saya nak check nombor akaun, saya nak check. Ui, dahsyat lah macam tu. Tu tak boleh lah, tu hak privacy. Islam i'tiraf. Ya. Baik. Tapi satu lagi tu namanya tajassus, Islam larang. Tapi satu lagi namanya tahassus. Ketika mana Nabi Yaqub suruh anak-anak dia pergi tahassus Nabi Yusuf. Baik, anak dia semua kata Nabi Yusuf dah meninggal. Tapi Nabi Yaqub rasa yang aziz tu, yang tolong anak dia masa pengulangan, itu adalah Nabi Yusuf. Tu dia kata fatahassasu min Yusuf wa akhi. Contoh, kalau ada bukti, kita nampak profile picture tu terbuka, dia macam gambar ni, takkanlah kakak dia macam ni kot, kita kenal kakak dia macam mana. Kalau misalan ada bukti yang jelas, maka kita bertahassus. Tahassus itu makna apa? Kita mencari bukti yang ada bukti, tapi kita nak cari bukti tambahan untuk mengukuhkan bukti yang sedia ada. Yang tu Islam bagi pengecualian untuk langgar hak izin. Contoh macam polis lah, dia ada bukti orang ni buat jenayah, takkanlah dia datang lepas isyak minta keluar, tak baca Quran ke? Surah An-Nur 58 balik. Apa punya polis tak baca Quran? Mana boleh kacau. Nak tangkap lepas subuh atau lepas asar. Bila polis main lepas subuh, dia lari dah. Bila nak selesai masalah. Jadi tak boleh. Kerana dalam keadaan yang seperti itu, Islam bagi kelonggaran untuk melanggar hak tersebut. Kerana nak menjaga maslahat. Ya, itu kita nak kena faham lah. Itu namanya tahassus. Kerana dia nak siasat. Kan dia ada bukti. Lainlah kalau tak ada bukti. Ya, okey. Jadi Islam mengiktiraf hak, apa saja hak privasi. Nombor PIN ke, kad bank ke, ataupun termasuklah barang-barang peribadi ke dan sebagainya. Termasuk juga nak minta izin kalau kita nak mengetahui tentang cerita-cerita peribadi seseorang.
Kalau kita nak ceritakan pada orang lain, dia pesan jangan cerita, kita nak cerita juga kena minta izin. Kalau kita cerita juga tanpa izin dia, kita khianat. Disebabkan kerana itu benda-benda yang seperti ini Islam suruh menjaganya. Islam suruh menjaganya. Baik, ini kena termasuk secara umum lah Islam mengiktiraf hak tersebut. Baik, kita tangguh dulu sekadar tu untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada huraian dia akan datang insyaAllah. Nanti ayat 59 dan 68 dah habis. Sikit lagi huraian ni sikit. Lepas tu kita masuk ayat 59. Kita guna tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sabi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.